Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Okey, dalam video pada kali ini, ramai yang minta dekat saya supaya suruh terangkan tentang candlestick pattern ataupun candle reversal signal lah. Okey, jadi dalam video ni saya nak terangkan kepada anda semua tentang candlestick pattern. Okey, jadi candlestick pattern ni saya dah ada share tips berbentuk gambar sebenarnya sebelum ni. Jadi anda boleh review balik semula. Jadi candlestick pattern ni apa kegunaannya dan macam mana dia terjadi. Okey, sebenarnya candlestick pattern ni ada banyak. Okey, banyak sangat candlestick pattern, yang antaranya hammer, morning star, inverted hammer, bullish engulfing, bearish engulfing, doji, semua tu adalah candlestick pattern. Okey, jadi candlestick pattern ini saya terangkan dulu tentang bullish reversal candle ataupun bullish candlestick pattern. Okey, jadi bullish candlestick pattern ni kita kena cari kalau kita nak buy. Okey, jadinya yang pertama adalah hammer. Hammer ni dia punya ciri-ciri dia adalah lower shadow yang panjang. Okey, lower shadow yang panjang bermaksud shadow yang di bawah. Okey, lower shadow maksudnya shadow yang berada di bawah. Okey, lower shadow ni panjang. Okey, maksud lower shadow dia yang panjang itulah, lower shadow yang panjang ini bermaksud buyer. Okey, lepas ni saya terangkan dekat chat. Buyer telah mula masuk market. Okey, anda bayangkan buyer telah mula masuk market. Maksudnya buyer telah mula push price untuk naik ke atas, manakala seller pula dah mula keluar dari market. Okey, maksudnya sebab itulah terjadinya rejection seperti ini. Kerana apa? Kerana kuasa buyer itu telah melebihi daripada kuasa seller. Sebab itulah berlaku rejection yang panjang seperti ini. Okey, jadi yang body dia yang berwarna hijau ni bermaksud kuantiti buyer yang berada di dalam market, dan juga shadow yang panjang, lower shadow yang panjang ini bermaksud lower shadow yang panjang ini bermaksud seller telah mula keluar market. Okey, sebab itulah berlakunya rejection seperti ini. Okey, trend yang daripada awalnya menurun, turun. Apabila muncul je hammer, mungkin hammer ini muncul di kawasan support. Okey, apabila munculnya hammer, terus berlakulah reversal candle. Okey, maksudnya telah berlaku tanda-tanda untuk press menuju ke atas pula. Okey, dan yang kedua adalah morning star. Okey, morning star ini ada 3 candlestick pattern, barulah lengkap morning star ini. Okey, kalau macam tadi hammer hanya perlukan satu saja candlestick, manakala morning star pula memerlukan 3. Iaitu candlestick yang pertama adalah warna merah, iaitu bearish, bullish. Okey, jadi candlestick yang pertama macam biasa bearish, candlestick ke bawah. Dan yang kedua, muncul candlestick kecil seperti ini, hampir sama seperti hammer, tetapi dia kecil. Okey, hampir sama. Kemudian selepas candlestick yang kecil ni close, muncul lagi satu candlestick yang lebih tinggi. Okey, yang lebih panjang. Okey, dia melepasi candlestick warna merah yang sebelumnya. Okey, yang maksudnya yang sebelumnya, maksudnya candlestick yang merah ini. Okey, jadi candlestick yang ketiga ini dia melepasi candlestick ini. Okey, jadi bila kita gabungkan dia boleh menjadi bullish engulfing. Okey, bila kita gabungkan kedua-dua bullish candle ini, dia boleh menjadi sebagai bullish engulfing. Okey, yang membezakannya adalah bullish engulfing memerlukan 2 candle sahaja, memerlukan satu candle bullish saja untuk kalahkan candle bearish. Okey, tapi kalau morning star ni dia memerlukan 2 candle bullish untuk mengalahkan satu candle bearish ini. Okey, jadi ini juga adalah boleh dimasukkan sebagai reversal candle juga. Okey, dan yang ketiga adalah inverted hammer. Okey, sama juga macam hammer tadi, tapi ini inverted, dia terbalik. Okey, dia terbalik daripada hammer yang ini. Okey, jadi upper shadow yang panjang. Okey, ciri-ciri dia mempunyai upper shadow yang panjang, body mestilah kena warna hijau. Okey, body mestilah kena warna hijau. Okey, press dengan turun, kemudian press naik, press turun, close, open candle baru, press naik sampai atas, kemudian dia turun, close di sini. Okay, jadi ini adalah inverted hammer. Sama juga fungsinya, sama juga dia punya penerangannya. iaitu buyer telah mula masuk market, buyer telah mula nak
push harga ke atas, manakala seller pula dah mula keluar market, seller dah mula take profit. Sebab itulah berlakunya rejection seperti ini. Selalunya candle bullish reversal candle ini berlaku di support lah. Kalau dia berlaku di tempat-tempat lain agak tidak boleh digunakan lah. Okay, dia kalau berlaku dekat support barulah benda itu jadi valid. Okay, dan yang ketiga, anda just ingat kepala atas botak dia tak ada nama yang betul, dari kepala atas botak saja. Okay, jadi kepala atas botak ni dia tak ada apa shadow. Okay, dia tak ada apa shadow, maksudnya press open, okay, close, press candlestick yang sebelum ni close dekat sini, kemudian dia open dekat sini, dia turun sikit, terus dia stop, dia naik atas, dia close dekat atas ni tanpa ada apa shadow. Maksudnya kuasa buyer sangat-sangat kuat, okay, sehingga kan candlestick ini close tanpa ada apa shadow. Okay, jadi memang pada ketika itu kuasa buyer memang kuat. Okay, jadi ini keempat-empat ini adalah bullish reversal candle. Okay, dan yang selepas ini saya akan terangkan tentang bearish reversal candle pula. Okay, ini pula adalah bearish reversal candle. Okay, bearish reversal candle pun saya nak terangkan 4 sahaja. Yang sebenarnya ada banyak lagi, tetapi 4 ini sahaja yang selalu berlaku di dalam market. Okay, dan yang daripada saya akan terangkan engulfing pula. Okay, engulfing juga termasuk di dalam candle reversal lah, di dalam candlestick pattern. Okay, engulfing juga tergolong di dalam benda itu. Okay, jadi bearish reversal candle ini kita nak cari ketika kita nak sell. Okay, kita nak sell, kita kena cari bearish reversal candle ini. Okay, selalunya bearish reversal candle ini berlaku di kawasan resisten lah. Okay, ketika price naik sampai resisten, muncul candlestick seperti ini. Jadi itu lebih membuatkan kita yakin untuk kita entry dah, sebab itu adalah confirmation. Okay, kalau kita nak entry kita mesti kena ada confirmation. Okay, jadi macam tadi hammer, yang ini shooting star pula. Shooting star ni ciri-ciri dia mempunyai upper shadow yang panjang. Okay, upper shadow yang panjang ni melambangkan bahawasanya buyer daripada awalnya price naik kan, maksudnya buyer berada dalam market. Okay, jadi shadow yang panjang ini melambangkan buyer telah mula keluar market. Okay, buyer telah mula keluar dari market, manakala okay, sorry kejap okay, yang upper shadow yang panjang ni melambangkan buyer telah mula keluar dari market, manakala body berwarna merah ini menandakan bahawasanya seller, okay, quantity seller di dalam market. Maksudnya seller telah mula kuasai market. Okay, seller lebih ramai dari buyer. Okay, maksudnya seller ingin push harga ke bawah. Okay, sebab buyer dah mula keluar market, buyer dah mula take profit, seller pula masuk market. Jadi sebab itulah price bergerak ke bawah. Okay, dan yang kedua adalah evening star. Sama juga macam kita terangkan bullish tadi, dia memerlukan 3 candlestick. Okay, yang pertama candlestick bullish, yang kedua bearish, dan yang ketiga bearish. Okay, candlestick yang kedua ini seakan-akan shooting star juga, tetapi dia kecil. Okay, jadi evening star ni apabila kita menggabungkan candlestick yang kedua dan yang ketiga ini, ia boleh menjadi bearish engulfing kalau kita gabungkan. Tapi yang bezanya, bearish engulfing memerlukan satu candle bearish sahaja untuk mengalahkan satu candle bullish sebelumnya, manakala evening star ni dia memerlukan 2 candlestick bearish untuk mengalahkan satu candlestick bullish yang ini. Okay, jadi ini juga adalah confirmation untuk kita sell. Kalau berlaku di resisten candlestick ini lagi bagus. Okay, dan yang ketiga adalah hanging man. Sama juga macam shooting star, cuma dia terbalik saja. Okay, dia punya maksud dia pun sama. Shadow yang panjang melambangkan buyer telah mula keluar market. Okay, dan dia punya body melambangkan seller. Okay, seller di dalam market. Okay, dan yang keempat, kepala bawah botak. Okay, tadi kepala atas botak, ni kepala bawah pula botak. Okay, jadi kepala bawah botak ni, bayangkan candlestick sebelum ni close di sini, kemudian dia open di sini, dan naik sikit je, kemudian terus turun, dan akhirnya dia close tanpa ada lower shadow. Maksudnya di sini kuasa seller sangat-sangat kuat. Okay, jadi kalau anda jumpa candlestick seperti ini, janganlah mengada-ngada nak buy.
okey. Sebab memang seller masih berada dalam market, okey. Kalau candlestick seperti ini berlaku di kawasan support, jangan anda buy, okey. Mungkin berkemungkinan besar support itu akan breakout sebab kuasa seller masih berada di dalam market, okey. Okey, jadi lepas ni saya terangkan tentang bullish dan bearish engulfing pula. Okay, saya rasa bullish dan bearish engulfing ni ramai dah tahu, tapi tak apa, saya terangkan juga. Okay, di sini bullish engulfing. Okay, bullish engulfing saya bahagikan kepada 3. Okay, ada 3 type of bullish engulfing. Okay, yang pertama adalah bullish engulfing yang biasa kita lihat, iaitu bullish engulfing yang ada 2 candle, yang satu candle ni merah dan satu candle ni lagi adalah biru. Okay, jadi ciri-ciri bullish engulfing, shadow candle yang warna biru ini mestilah lower shadow candle yang berwarna biru ni, okay, lower shadow yang ini mestilah lebih rendah, lebih panjang daripada lower candle sebelum ini, lower candle candle merah ini, okay. Shadow dia yang ni mestilah lagi panjang daripada yang ini, okay. Dan body dia mestilah lagi panjang daripada body candlestick merah ini, okay. Ingat tu. Jadi ini adalah bullish engulfing type yang pertama. Dan yang type yang kedua adalah bullish engulfing biru. Okay, bila sebut pasal engulfing, anda kena ingat engulfing bermaksud merangkumi ataupun merangkumi lah. Maksudnya dia macam cakap dia merangkumi. Okay, jadi kalau anda lihat di sini lower shadow candle bullish yang panjang ini, okay, lower shadow yang bawah ni dia lebih panjang daripada lower shadow candlestick yang kecil ini. Okay, dan body yang candlestick yang panjang ni pun lebih tinggi daripada candlestick ini. Okay, jadi ini adalah candlestick bullish engulfing biru. Okay, dan yang ketiga adalah bullish engulfing yang mempunyai 3 candlestick. Syarat-syaratnya adalah 2 candlestick sebelum candlestick yang panjang ini, okay, 2 candlestick sebelum candlestick yang panjang, maksudnya yang ini dan yang ini mestilah dia punya lower shadow yang ni dengan yang ni sama baris, okay. Satu sama baris. Okay, dia kena sama baris, barulah dia boleh jadi type 3. Okay, dan syarat yang kedua, lower shadow candlestick yang besar ini mestilah lagi bawah daripada kedua-dua ini. Okay, jadi inilah untuk bullish engulfing. Okay, dan ini pula adalah untuk bearish engulfing. Sama juga penerangannya macam bullish engulfing. Yang pertama, bearish engulfing yang mempunyai candle biru merah. Okay, upper shadow candle merah ini mestilah lebih tinggi daripada upper shadow candle biru. Okay, dan yang kedua adalah bearish engulfing merah. Okay, upper shadow candlestick yang kedua ini mestilah lagi tinggi daripada candlestick yang ini. Okay, dan dia punya body mestilah lagi bawah daripada candlestick yang sebelum ini. Dan yang type yang ketiga adalah dia mempunyai 3 candlestick, dan syarat-syaratnya 2 candlestick sebelum candlestick panjang ini, 1, 2, dia punya upper shadow mestilah sama level. Okay, anda lihat ni 1, 2, dia punya upper shadow dia sama level warna hijau ni. Okay, jadi ini adalah bearish engulfing yang type yang ketiga. Okay, jadi saya akan tunjuk 1-2 contoh di dalam market. Okay, ini adalah contoh dia yang pertama. Contoh untuk bullish reversal candle. Okay, kalau anda lihat di sini, okay, sekejap saya zoom. Okay, kalau anda zoom, okay, kejap. Okay, anda lihat di sini, saya buat kotak Okay, kejap. Okay, kotak ni anda fokus dalam kotak ini. Okay, kalau anda lihat, ini apa nama candlestick pattern ini? Okay, kita refer balik. Ini adalah morning star. Okay, morning star dia mempunyai bearish, bullish. Okay, merah, hijau. Betul tak? Cuba kita tengok balik. Bearish, bullish. Betul. Jadi ini adalah morning star. Okay, ini adalah morning star. Okay, 1, 2, 3. Okay, betul lah apa yang saya cakap. Dia memerlukan 2 candle bullish untuk mengalahkan 1 candle bearish sebelumnya ini. Okay, jadi kalau kita gabungkan candle bullish yang ini dan yang ini, dia akan menjadi engulfing. Betul. Okay, jadi apa yang anda lihat, tengok
apabila telah munculnya candle morning star ini, merah, biru, tengok apa yang press buat, press terus naik. Okey, 1, 2, 3, kita katakan kita buy lepas saja candle ni close. Okey, kalau kita buy kat sini, press terus naik. Okey, press naik sampai mana? The highest press naik 146 pip. Okey, jadi anda perlu menguasai candlestick pattern ini. Okey, anda perlu menguasai candlestick pattern ini. Okey, sebab dia memang akan membantu anda. Okey, jadi inilah contoh dalam chart USD CHF. Okey, baru je berlaku 31 Julai. Okey. Okey, dan ini contoh yang kedua. Okey, kalau anda lihat di sini, okey. Anda lihat di sini apa ni? Tengok ni, biru, merah. Ini adalah bullish engulfing type 1, bearish engulfing type 1. Okey, kita refer balik. Kejap. Mana? Bearish engulfing type 1, biru, merah. Candle merah ini, dia punya shadow atas dia mesti lagi tinggi. Lihat di sini, biru, merah. Merah ini dia punya shadow atas mesti lagi tinggi. Okay, anda lihat di sini, shadow atas lagi tinggi. Jadi ia memenuhi kriteria kita. Okey, jadi ini adalah bearish engulfing. Okey, jadi anda lihat, apabila munculnya bearish engulfing, katakan kita buy, kita sell terus lepas bearish engulfing ni muncul, kita telah pun profit paling tinggi 160 pip. Okey, ini adalah pair Euro USD berlaku 31 Julai. Okey, sama dia macam tadi. USD CHF berlaku 31 Julai, dia naik. Okey, Euro USD berlaku confirmation 31 Julai juga, dia turun. Jadi okey, ilmu tambahan apabila Euro USD turun, automatic USD CHF akan naik. Okey, ini anda perlu tahu kalau anda nak trade. Okey, kalau anda baru masuk dalam dunia trading ni, anda kena tahu. Tak saya nama dia correlation. Okey, Euro USD XXX USD XXX. Kalau USD XXX naik, maka automatic XXX USD akan turun. Okey, sama juga macam contoh kita tadi. Okey, kita lihat di sini. Okey, USD CHF 31 Julai muncul candle morning star yang tadi. Okey, muncul candlestick pattern ini pada 31 Julai. Kemudian tengok press buat apa? Press naik, press fly. Okey, 31 Julai, ingat tarikh tu. Lepas tu Euro USD, tarikh yang sama 31 Julai dia membuat bearish engulfing dan press jundam. Okey, ini membuktikan apabila USD CHF naik, Euro USD automatic akan turun. Okey, jadi di sini saya dah bagi dua contoh. Jadi anda boleh buat sendiri, anda boleh cari sendiri dalam market. Okey, cari sendiri. Jadi lebih baik benda itu berlaku di kawasan-kawasan yang support, kawasan-kawasan yang penting. Kalau anda lihat di sini, terbentuknya lagi satu bearish engulfing. Okey, bearish engulfing anda kena ingat dia merangkumi. Okey, kalau anda lihat candlestick yang merah yang bawah yang panjang ini, okey, candlestick dia punya upper shadow, dia punya shadow yang atas memang dah melepasi bau banyak candle sebelumnya. Dan dia punya body memang dia turun ke bawah melepasi candlestick yang sebelum ini. Okey, jadi anda lihat selepas saja bearish engulfing terbentuk, dia terus jundam. Okey, paling bawah 117 pip. Okey, jadi kalau anda dapat menguasai perkara-perkara ini, agak mudahlah untuk anda trade. Okey, mungkin di sini saja video pada kali ini, tips pada kali ini. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera.